maka benarlah sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Bahkan mereka itu dikurniakan dengan beberapa tarucat. Kesilapan-kesilapan yang saya nyatakan secara lisan dalam kelas-kelas kita yang mungkin tidak terdapat pada manual yang tertera dalam skrin anda semua. Namun demikian, ini sebahagian daripada panduan sahaja. Jadi, saya ingin mengulang dahulu. Kita ulang kaji dahulu. Saya ulang semula dahulu sebutan-sebutannya. Selepas daripada ini, tuan-tuan pula lah yang akan mengulangkan di hadapan saya, dan rakan-rakan lain pun akan sama-sama mendengar dan juga mengambil manfaat. Cuba lihat ayat yang pertama itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu saya minta di kalangan saudara-saudara, puan ke, tuan ke, yang boleh nak sama-sama kita kongsikan, boleh kita perbetulkan dan kita buat apa orang kata, bukanlah pengesahan, tapi lebih kurang macam itulah. Kalau saya kata okey tu, insya-Allah okey lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lagi sekali puan, Maliki yaumid. Pastikan lidah kena sini Middin, dadidu middin. Lagi sekali, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi sekali, ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi sekali, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Dia ada wal, tak ada. Dol. Terus lepas. Doli. Terus lepas. Dah kena atas. Terus lepaskan. Waladdallin. Dia kan ada dua perkara. Pertama, walau dia fathah tu, sekali tepi lidah tu dia naik ke tepi lidah, naik ke geraham atas sebelah kiri ataupun kanan. Walau dia jadi walau. Tapi bila nak sebut do tu, walau do tu 6 harakat. 1 2 3 4 5 6. Dol. Nampak? Bila dol. Daripada tepi dia sebut do. Bila sebut do tu dia dah lepas dah. Lepas daripada geraham atas. Do, nampak walau. Itu nak sebut huruf dot. Itu nak sebut huruf dot. Walau bila sebut do saja dia dah lepas dah. Walau dol. Baru dia kena kat sini. Walau kena kat ni. Lagi kerah. Do 6 6. Dol.
Baru lepas li. Tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati sekaliannya, huraian berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kena akui bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyusun ataupun menjadikan itu sebagai rangkai kata yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Itu menunjukkan salah satu kebesaran jugalah kehebatan, seolah-olah ditulis tu macam urutan tu macam sajak lah macam pantun. Walaupun bahasa Arab pun ada juga demikian keadaan turutan-turutannya. Pula tu baca pula dengan apa? Dengan qalqalah pula tu. Sekaliannya surah ini diturunkan di mana diturunkan di Mekah. Ada pendapat yang mengatakan sebahagian turun dekat Mekah, ada sebahagian mengatakan turun kat Madinah, kan? Dek kerana ada sahabat yang tak pernah dengar kat awal Fatihah ditulis Tuhan. Secara umum, kan? Sekalian alam, menguasai sekalian alam, puji bagi dia. Tapi kat ujung dijelaskan pula Allah tu macam mana, iaitu Allah yang Maha Esa. Itu antara lain lah kenapa di awal, kenapa di hujung. Dan perlu juga kita ketahui tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa sebab sebenar-benarnya yang surah ini diturunkan. Jadi antara kisahnya kan, di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berdakwah ni selalulah menerima soalan-soalan daripada kafir ni. Dia macam itulah. Nak menyamakan Tuhan kita ni dengan barang yang kena jati. Sampaikan dia, sebab dia kata Tuhan kami pun Allah juga. Jadi Tuhan kami pun Allah, dia pun sebut Allah juga. Tapi di samping Allah yang disembah tu ada Tuhan-Tuhan lain. Sebab itu orang musyrik pada zaman itu dia menyamakan Allah yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni macam Tuhan-Tuhan mereka juga. Dia nak apa? Dia nak tahu zat Tuhan tu macam mana. Sampai dia tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, Tuhan kau tu macam mana? Daripada tembaga ke, daripada loyang ke, kan? Daripada besi ke, daripada emas ke. Ni bukan satu orang dia yang tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada lagi beberapa orang kafir musyrik pun bertanya juga hal yang sama juga. Dia makan ke? Dia minum ke? Macam mana benda tu? Adakah dia tu mewariskan dunia ke? Ataupun dia boleh mewarisi ke? Jadi ini antara soalan-soalan yang apa orang kata yang ditanya oleh kafir musyrik ni kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek kerana itulah bila disebut dek kerana itulah Allah Taala menurunkan surah Al-Ikhlas ini bagi menjawab persoalan apa? Persoalan orang-orang kafir tentang siapakah Allah itu. Maka jawabnya lah qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, tunggal, tidak berbilang-bilang, bukannya emas, bukannya perak, bukannya kayu, bukannya batu, bukannya tembaga. Macam itulah, kan? Tunggal, tak ada bilang-bilang. Sekaliguslah menyatakan bahawasanya ini bertentangan dengan Tuhan yang disembah oleh kafir musyrik pada zaman itu. Dia ada Tuhan dia, ada berhala-berhala dia. Allah juga ada kita sembah Allah juga, tapi di selain itu ada lagi berhala-berhala Tuhan-Tuhan lain juga. Tapi bila Nabi Muhammad kata apa? Allahu ahad, saja.
tunggal. Maka langsung atau tidak langsung bertentanganlah dengan apa yang dipahami oleh orang Quraisy, musyrik Quraisy pada waktu itu. Kemudian dinyatakan lagi lah, Allahu Samad, Allah itulah tempat pergantungan. Tak ada tempat lain lah. Kan? Tapi kafir musyrik, dia ada banyak Tuhan kan? Ikut dia lah. Yang ini aku nak ni. Kalau aku nak ni, aku sembah yang ni. Kalau aku nak ni, aku sembah yang ni. Begitulah perbezaan-perbezaan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada menjawab persoalan-soalan kaum musyrikin tentang Allah. Hanya turun 4 ayat saja. Tadi dia kata tadi beranak ke tak beranak ke, ada dapat warisan ke, kan? Tak jawab sekali semua. Alam yakulahu kufuwan apa? Lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakulahu kufuwan ahad, tak sama dengan sesuatu yang lain. Tak sama. Selagi mana boleh dibayang-bayangkan, maka bukan dia lah. Macam itu Nabi nak kata. Dia begitulah ya. Jadi itulah sebagai satu penjelasan menjawab persoalan-persoalan kaum musyrikin pada waktu tersebut ya. Tapi pokok yang paling utama dalam surah Al-Ikhlas ni ialah apa? Ialah tak sama Allah Taala itu dengan barang yang kena jadi. Tu je satunya. Bila sebut tak sama, segalanya lah. Segalanya lah tak sama. Sebab itulah kalau kita tengok balik ya tentang nama-nama Al-Quran. Jadi nama Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ni dia ada banyak juga nama lah kan. Macam surah Al-Fatihah pun ada beberapa nama juga kan. Nanti kalau tuan-tuan nanti ditanya dia orang ataupun orang tanya ada tak nama lain tentang daripada Al-Ikhlas, sekurang-kurangnya janganlah kita cakap tak tahu. Tapi bila kita ikut kelas ini kan, kurang-kurangnya kita tahulah sikit. Tak 1, 2 kita tahu, tak 2, 3 kita tahu. Surah Al-Ikhlas ni juga dinamakan dia surah Tafrid. Tafrid ni maksud apa? Tunggal. Iaitu memperkatakan tentang sifat Allah yang tunggal. Tak ada sama dengan dia. Tidak berbilang-bilang. Sebutnya Tafrid. Ataupun juga ada juga yang mengatakan, ulama mengatakan inilah dia surah Tajrid. Cuba baca surah Tajrid. Macam mana pula aku tak pernah dengar ni surah Tajrid ni. Kan? Itu nama gelaran sajalah. Janganlah sampai kita tak tahu katanya. Kan? Iaitu surah yang membuang segala salah faham terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kena mengaji, kena ambil tahu ya. Kalau orang cuba baca surah, tahu tak surah Tauhid? Surah Tauhid, aku tak pernah dengar ni surah Tauhid ni. Jangan cakap macam tu kan. Jadi sekurang-kurangnya surah Tauhid ni itu ayat ada belajar itu ayat. Surah Tauhid ini juga adalah satu gelaran dinamakan bagi merujuk kepada surah Al-Ikhlas, iaitu surah tentang tauhid, memperkatakan sifat Allah yang tunggal, iaitu ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pula orang tanya pula, baca surah Al-Ma'rifah. Surah Ma'rifah tak ada dalam 114 surah tu, tak ada nama surah Al-Ma'rifah. Tapi kalau orang sajalah, orang nak uji-uji kita, konon-kononnya lah kawan-kawan kita nak bergurau kan. Dia ni nak cuba kat aku ni. Kawan pun bergurau juga kan. Surah Al-Ma'rifah. Kita pun terus baca. Qul huwallah, bismillah, wallahu ahad. Dia pun terkejut lah kawan kita tu. Bagus-bagus. Bermakna kata, dia pun belajar, kawan kita pun belajar, maka kita pun belajar. Kenapa dinamakan surah Ma'rifah? Iaitu surah pengenalan. Nak memperkenalkan Tuhan tu siapa? Allah tu macam mana? Itulah dinamakan nama surah Al-Ma'rifah. Tak adalah kita tahu Al-Ikhlas saja kan. Tafrid pun dia, Tajrid pun dia, Tauhid pun dia, Ma'rifah pun dia, Somad pun dia. Itulah dia nama sama yang merujuk kepada surah Al-Ikhlas ataupun intipati dakwah Nabi Muhammad SAW, iaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga dikenali dengan Al-Asas. Jadi ada berapa? Bila kita sebut ayat 4 ni, ayat keempat ni, takkan ada satu sama dengannya. Kalau dua bukanlah, mesti satu. Sebab tu rujuk balik Allah, Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan pun pernah mendengar kisah sahabat Rasulullah SAW. Apabila diseksa, sahabat Bilal radhiyallahu hanya menyebut ahad disebutnya. Kenapa dia sebut ahad? Merujuk kepada Allah Ta'ala
yang maha tunggal, iaitu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut ahad. Ahad. Dia tak sebut wahid tau. Kalau sebut wahid satu lah. Sebelum satu ada negatif, lepas satu ada dua kan. Dia tu bernombor, berbilang. Ini semata-mata dia tunggal. Semata-mata tunggal. Tak ada lain dah. Jadi bila kita katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, maka berbezalah Allah Ta'ala itu dengan barang yang kena jadi. Segala-galanya lah. Apa sajalah. Kan? Kalau orang kata tempat bergantung tu apa? Seorang anak bergantung kepada kedua ibu bapanya. Ketikanya masih kecil. Bergantung lah. Ada tempat bergantung lah. Manusia bergantung dengan manusia. Kan? Allah, tempat kita pula bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Katanya was-sami'ul alim. Allah Taala itu Maha mengetahui, Maha mendengar. Was-sami'ul basir. Allah Taala itu Maha mendengar. Allah Taala itu Maha melihat. Jadi bila sebut melihat, manusia pun melihat, kan? Binatang pun boleh melihat, kan? Binatang pun mendengar, kita pun mendengar. Tapi mendengarnya Tuhan itu tidaklah sama dengan mendengarnya barang yang kena jadi. Tu je dia punya kesimpulannya. Yang kita kena faham betul-betul, jangan nak disama-samakan. Bila kita sama-samakan dia, maka jadilah kita sebagai mensyirikkan ataupun mendua ataupun menyamakan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang lain. Sebab itu pemutusnya dalam surah Al-Ikhlas itu ialah walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Tidaklah sama Allah Ta'ala itu dengan sesuatu. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada pula dalam kekuasaannya atau kebijaksanaannya mewarisi segala makhluk. Setiap makhluk memerlukan kekekalannya dan kesemangatannya. Dialah yang maha kaya, yang kekal. Kepadanya lah kita kembali dan meminta. Kepadanya lah kita memohon perlindungan. Segala-galanya lah. Allah yang maha tunggal, Allah yang maha esa itu. Ayat yang kedua pula, Allah telah berfirman, Allahus Samad. Allahus Samad. Allah Ta'ala, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Apa maksudnya? Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Bermaksudnya dekat sini tiada lain dan tiada bukan pergantungan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita katakan penyerahan, kan? Makanya tiadalah lain yang maha besar yang kita nak apa orang kata, yang kita nak sembah, yang kita nak serahkan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya dia sajalah yang berhak, maka yang lain ni batil lah. Sampai tak kita punya level macam itu. Tapi janganlah kita rasa kita apa orang kata bertentangan pula dengan apa orang kata dengan hakikat jalan dunia ni, jalan syariat kita ni. Serah kat Tuhan je lah, tak payah makan. Kan? Dia juga yang bagi kenyang, dia juga yang bagi makan. Kalau tangan tu nak tak diangkat, mau datang nasi tu ke mulut kita. Tak boleh nak berserah je juga. Tak boleh. Tak boleh lah kita nak berharap bergantung je nanti Tuhan bagilah rezeki. Betul lah tu. Tapi dia kena apa? Lalu juga kita nak kena berusaha juga. Kan? Nak menyampaikan sesuatu itu mesti ada rukunnya dan hukumnya. Takkanlah sampai perut kita kenyang macam tu aja kalau tak ada barang yang masuk kat mulut sampai ke perut kita. Itu hukumnya lah, tak makan tak kenyang. Tu hukumnya lah, kan. Rukun dia mestilah kena cukup, kan. Mencari, kan, ada dia punya aturan-aturan dia, kan? Cari rezeki, dapat duit, beli makanan, beli barang-barang masak dia dulu, masak, dah masak pun makan barulah berasa kenyang. Tang kenyang itulah yang Tuhan bagi nikmat rezeki tersebut, kebesaran dia, kan. Jadi kalau kita duduk bergantung macam tu, apa nak gantungnya? Gantung macam mana? Nak gantung tu nak serah macam mana? Kan? Semuanya lah betul-betul sebenar-benarnya, apa yang kita maksudkan tersebut. Laluan kita ni laluan yang kita kena fikir baik-baik dengan akal kita, ditimbangi dengan keimanan dan juga kita punya keilmuan tentang segala sesuatu itu. Barulah kita boleh putuskan kita punya
tanggapan sebenar-benarnya. Jangan main duk suka sebut saja. Kalau duk suka sebut saja tanpa mempertimbangkan baik buruknya, saya kira itu satu tindakan yang kurang wajar kerana kita dikurniakan akal. Ya, mudah-mudahan kita bermanfaat di dalam memahami apakah yang dimaksudkan dengan apa? Dengan tempat pergantungan. Ayat yang ketiga ni kata apa? Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dia tidak memiliki bapa, tak ada teman. Macam mana kesesatan dalam agama Kristian, kan? Tuhan itu ada 3 Ada Bapa pula, ada Roh Kudus pula, kan? Ada 3 pula, kan? Tidaklah sempurna sifat ketuhanan tersebut. Kerana apa? Kalau ada Tuhan-Tuhan lain, bab kata Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kalaulah ada Tuhan lain, kecamuklah dunia ni. Macam tu maksud dalam yang Allah Ta'ala telah nyatakanlah dalam Quran. Dia katanya kecamuk. Maksud kecamuk apa? Bergaduh. Bergaduh. Si Tuhan ni kata ni, sekiranya ada langit, di langit dan bumi tu ada Tuhan, ya, selain Allah, la fasadata. Tuhan kata, kan? La fasadata ni apa? Rosaklah bumi dan langit itu kalau ada Tuhan-Tuhan lain. Kalaulah pada waktu yang sekarang ini kita lihat banyak Tuhan-Tuhan lain, kan, yang terdapat dalam agama-agama lain, maka sudah tentulah dia menjadi perbezaan dengan agama Islam yang kita anuti. Sebab itulah surah Al-Ikhlas ni, surah Tauhid ni penting sangatlah. Penting sangat yang kita nak kena tahu, yang kita kena faham betul-betul. Dijawablah kembali, jawablah kembali persoalan yang ditanya oleh kafir musyrik tersebut. Macam mana Tuhan kau tu, ada anak ke, ada teman ke? Dia kata kan. Dia jawablah balik. Jadi Nabi jawab, lam yalid walam yulad. Allah, Tuhan yang aku sembah ni tak beranak dan tidak diperanakkan. Zat Tuhan kita itu tak adalah sama macam yang kena jadi. Kan? Tak sama. Tak boleh nak disama-samakan, tak boleh nak dibayang-bayangkan. Kan? Itu pula yang mengatakan, Allah Ta'ala ada mata Tuhan macam mana. Tak boleh lah. Dia kalau sama saja jadi macam mana yang kita bayangkan, macam mana yang kejadian barang yang kena jadi, sama ada makhluk manusia ataupun binatang ke, ataupun tumbuh-tumbuhan ke, ataupun pokok ke, maka itu bukanlah Tuhan. Dia tak boleh sama macam yang kita. Tahunya Tuhan itu tidaklah sama macam tahunya manusia. Apa buktinya? Buktinya manusia itu tidak mengetahui barang yang akan datang. Kita duk salahkan Tuhan pula. Bergantung kita pada amalan. Sudahnya kita berlapang dada, Allah Ta'ala lah segala-galanya nak menjadikan sesuatu itu. Allah Ta'ala lah menjadikan sesuatu itu untuk petunjuk kepada kita. Allah Ta'ala lah menjadikan sesuatu itu untuk kita ambil pengajaran. Allah Ta'ala lah menjadikan sesuatu itu untuk kita sedar. Allah Ta'ala lah menjadikan sesuatu itu agar kita jangan perasan. Allah Ta'ala lah menjadikan sesuatu itu agar kita beringat-ingat. Segagahnya kita selalulah kita lupa. Bila kita lupa, banyak-banyaklah istighfar. Begitulah keadaan-keadaan kita, tuan-tuan, puan-puan, apabila kita menghadapi kehidupan kita ini. Janganlah kita mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu sama sebagaimana barang yang kena jadi. Ini selalulah dah dipesan-pesan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Itulah dia keadaan yang kita harus faham di dalam memahami surah Tauhid ini ataupun surah Al-Ikhlas ini. Berjumpa lagi kita pada masa yang mendatang. Segala yang kurang itu daripada saya. Allah Ta'ala juga lah yang maha kaya dan juga benar baik-baiknya. Sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.